Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Mac 2024 bersama saya, Saif Akmal. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin memohon Mahkamah Persekutuan untuk membebaskannya daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Peguam bekas Perdana Menteri itu memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Persekutuan semalam. Ahli Parlimen Paguh itu menyasarkan keputusan Mahkamah Rayuan 2 hari lalu yang mengubah keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonannya mencabar pertuduhan itu. Bercakap bagi pihak panel 3 hakim yang bersidang, Hakim Hadariah Sheikh Ismail memutuskan bahawa pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak kabur. Panel hakim yang turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas di hadapan Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta yang dikaitkan dengan jana wibawa. Menteri Pelancongan Tiong King Sing membidas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Dia mengingatkannya agar tidak menjadi seperti pembangkang atau kumpulan ekstremis. Ketua Pemuda UMNO tidak ada satu sekolah ke? Dia tidak cakap babi, kutih. Cuma ambil dictionary baca dulu. Kalau tidak pandai, jangan menunjuk satu tu ni you pandai. Jangan buat negara malu. Jangan buat kita sendiri punya kaum malu. Terutama sekali, you punya parti sendiri. Sebagai you ketua pemimpin, as in the generasi muda, you patut mau siasat. Barulah bagi cerita sama orang. You jangan macam serupa pembangkang ataupun ekstremis. Buat cerita bukan-bukan. You pun sebagai esko di Melaka. Jangan buat malu lah sendiri. If you don't know how to respect others, who are going to respect you? Mengenai isu bakute yang dibangkitkan Akmal, dia menjelaskan ia hanyalah satu daripada 10 hidangan baru yang termasuk dalam senarai makanan warisan negara. Ini pakute dia orang kata pak. Main is daging. Bagaimana kali saya sudah stretch, ini bukan tahala. Ini herb memang halal punya. Kalau siapa-siapa nak masuk halal punya ayam masuk. Jadi cikute lah. Kalau you masuk seafood kute lah. Apa sahaja pak semua jadi babi. Akmal sebelum ini menggesa Tiong dipecat berikutan beberapa isu termasuk mengiktiraf pak kutih menjadi hidangan warisan negara. Dalam pada itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menepis tuduhan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing. Ia berkenaan Tiong mendakwa Akmal bersikap ekstremis berhubung isu bak kutih. Sebaliknya, kata Akmal dalam satu hantaran di Facebook, tuduhan ekstremis itu adalah lebih sesuai kepada individu seperti King Sing kerana katanya menteri itu tidak tahu menjaga sensitiviti majoriti rakyat beragama Islam di negara ini. Malah Akmal turut mempersoalkan relevan King Sing memasukkan makanan yang kebanyakannya penyediaannya mempunyai unsur asas babi dalam senarai makanan warisan negara sekaligus sensitif di kalangan orang Islam. Justeru Akmal berkata beliau tetap kekal dengan pendirian agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim memecat King Sing. Semalam King Sing membidas tindakan Akmal dengan mengingatkannya agar tidak menjadi pembangkang atau kumpulan ekstremis. Beliau juga menyarankan agar Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka itu merujuk kepada kamus sekiranya tidak pasti mengenai definisi perkataan itu. Berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu lembaga hasil dalam negeri supaya melaksanakan tugas mengutip cukai dengan lebih tegas. Katanya, ini mesti dilakukan tanpa mengira kedudukan sesebuah syarikat atau pangkat individu itu. Ada keperluan kita
Lebih tegas, ya. Kerana kita tidak boleh bagi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian, saudara. Tidak kira kaitannya, kedudukannya, seperti saya selalu sebut, saudara bertugas menjalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun, saudara tidak kira. Saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Kalau tak bayar cukai, geledah dan ambil tindakan. Barulah hebat, saudara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis sambutan Hari Hasil 2024 di Cyberjaya hari ini. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Anwar dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid yang baru-baru ini didakwa kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. Khairi Jamaluddin mengkritik Perikatan Nasional yang bertindak keluar dari persidangan Dewan Rakyat pada Selasa. Ia berlaku semasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kalau tak silap saya, pembangkang telah pun bantah dari segi teknikal yang menyatakan bahawa ini ucapan politik yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri. Oleh demikian, tidak mengikuti aturan urusan mesyuarat yang biasa selepas satu titah pembukaan parlimen, perasmian parlimen, maka mereka keluar ramai-ramai. Saya rasa dalam kes ini, ya memang betul, ia agak unusual sebab selepas titah perasmian parlimen itu terus kepada ucapan terima kasih dan juga perbahasan kepada ucapan terima kasih yang biasanya akan dibawa oleh seorang ahli backbencher kerajaan. Tetapi pertukaran agung ni berlaku 5 tahun sekali. Dan saya rasa tak salah kalau speaker membenarkan malangnya poin-poin yang dibangkitkan oleh pembangkang itu dicemari dan overtaken by tindakan keluar daripada parlimen. So mungkin dari segi taktik dia kena fikirlah 2-3 kali pembangkang ni, sebab dah ada banyak poin yang boleh jadi bahan dalam TikTok, yang boleh dijadikan sebagai video pendek dalam TikTok untuk influence dia punya penyokong dan juga fansitters. Tak perlu ada tindakan yang boleh jadikan isu. So sekarang ni kalau saya backbencher kerajaan, dan saya tengok memang backbencher kerajaan telah pun buat, mereka start kata ini tindakan yang menghina institusi raja, tak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Kita ke perkembangan berikutnya. Polis menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata ia berkenaan kenyataan Hadi yang dipercayai ditujukan kepada semua termasuk Raja-Raja Melayu. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, ia berkaitan kenyataan Hadi yang dipercayai ditujukan kepada semua termasuk Raja-Raja Melayu. Razaruddin berkata satu siasatan dijalankan pihaknya mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kata beliau, polis masih belum memanggil dan merakam keterangan daripada Hadi selepas mengambil kira faktor kesihatannya yang tidak berapa mengizinkan buat masa ini. Pada Khamis, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Hadi bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu. Selangor Royal Office dalam kenyataannya semalam memaklumkan Sultan Sharafuddin amat berduka cita dengan kenyataan Hadi itu. Titah baginda, Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu, baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada Hadi menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor Abdul Halim Tamuri. Sementara itu, sidang DUN Selangor gamak seketika apabila surat Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kepada Abdul Hadi Awang dibangkitkan. Kekecohan itu bermula apabila seorang adun PH membangkitkan isu tersebut dan dibidas beberapa adun pembangkang. Dan itu sebenarnya bukan kali yang pertama. Bila kali pertama, minta maaf, saya terbagi lalu pada pajaran saya. Saya bagi lalu pada pajaran saja, minta maaf. Silakan duduk. Tak apa, silakan duduk.
Tak, bukan floor si sedang. Ini floor saya. Saya sudah bagi laluan pada Pak Jaras. Mohon duduk. Sila duduk, kita bagi ruang pada Batu Tiga. Mohon duduk. Saya sudah bagi laluan. Saya sudah bagi laluan. Dia sudah bagi. Batu Tiga teruskan Batu Tiga. Surat tuanku bukan soal antara Muhammad Batu Tiga teruskan. Yang lain duduk ya. Kita kena mengena soal hubungan kita tak hormat raja. Tapi Pak Jaras tidak mahu bukan soal itu. Kepada Presiden PAS. Tak payah nak main polemik. Tak perlu bawa lagi. Teruskan Batu Tiga, teruskan. Tapi surat ini diadreskan kepada Kita bagi ruang pada Pak Jaras. Tapi bukan surat ini dan tadi pun Pak Jaras bagi tahu kata nak sah pada tuanku. Macam mana nak sah pada tuanku? Tuanku diadreskan surat ini kepada ada Pak Jaras. Ini bukan PAS pun. Ini bukan Dia Muhammad, kita bagi ruang kepada Batu Tiga untuk habiskan dia punya ucapan pembahasan. Bukan soal itu. Sudahlah, duduklah. Duduklah. Ahli Abu Muhammad sila duduk. Pak Jaras menyerahkan kembali kepada tuanku. Sedangkan surat ini diadreskan pada Pak Jaras dan dikembalikan pula pada tuanku. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.